Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni Cikgu Liza buat tutorial tentang quizzes dengan soalan kita bina sendiri ataupun edit. Okey. Quizzes yang Cikgu Liza akan tunjukkan ini adalah untuk mungkin untuk kegunaan secara kelas ataupun untuk digunakan bersama murid individu. Okey, baiklah kita teruskan. Okay, pertama sekali kita akan masuk dulu dalam Google. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, kita type dulu login quizzes. Okey, dah keluar situ login quizzes. Jadi kita akan pilih login. Okey, bagi yang belum pernah masuk, ya, kena daftar dulu dengan email lah masing-masing, ya. Masuk dulu dengan email, kemudian terus daftar, nanti dia akan keluar lah seperti ini juga. Okey, bagi yang dah ada email dan tu tak ada masalah, boleh terus dia masuk. Okey, di sini paparan dia akan keluarkan begini. Okey, Cikgu Liza dah ada buat beberapa quiz sebelum ni, jadi sebenarnya dia dah ada di library. Okey, my library ni dah ada. Okey, kejap lagi Cikgu Liza tunjuk. Tapi bagi orang yang mungkin belum, dia boleh cuba dengan create lah. Okey, so Cikgu Liza tunjuk. Kat sini Cikgu Liza dah ada banyak soalan. So kat sini, nampak kat sini Cikgu Liza dah buat soalan-soalan quiz sendirilah. Okey, dah ada. Jadi, kita boleh create sendiri soalan yang kita nak. Okey, so create dekat sini. Okey, kita tekan quiz. Okey, so sekarang kita boleh pilih. Okey, kita boleh pilih nak buat tajuk apa. Okey, contoh kalau Cikgu Liza akan buat tajuk pecahan. Betul lah, ya. Okey, pecahan. Jadi kita boleh tulis nak buat pecahan tahun 3, tahun 4 pun boleh. Okey, pecahan umum pun boleh. Okey. So, kita akan buat tajuk pecahan. Katalah kita buat tajuk pecahan tahun 5. Okey, contoh. Jadi, kita letak klik pada choose relevant subject ni, maksudnya subjek yang kita pilih lah. Contoh Cikgu Liza matematik, maka Cikgu Liza klik matematik ni. Kemudian next. Kita klik pada next. Okey, kemudian dia akan keluarlah paparan ada tali question ni, maksudnya kita nak pilih tajuk kita tadilah. Okey, so boleh type pecahan. Okey, contoh dah ada pecahan tadi. Okey, dia terus keluar. Sebenarnya pecahan ni dah ada juga orang buat. Jadi kita sama ada kita nak pakai pecahan yang orang buat ataupun kita nak create sendiri pun boleh. Okey, contoh kat sini. Okey, kata kat sini dah ada pecahan, tapi kita mungkin nak edit balik. Okay, kalau kita nak ambil juga soalan ni, boleh. So, kita tekan pada add. Okey, add satu, katakan. Okey, kita ambil lagi add. Okey, contohlah tambah pecahan. Okey, kita boleh pilih lagi kalau kita nak mana. Okey, 3 contoh. Okey, kalau kita nak pilih yang samalah. Okey, Cikgu Liza tunjuklah. Kalau misal kata tak nak cari soalan lain, kita boleh pilih klik pula yang mana kita nak. Okey, ikut tajuk kita lah. Okey, katalah kita dah pilih tadi. Okey, kita dah pilih tapi kita rasa macam soalan ni tak sesuai. Okey, tak sesuai. Kita rasa kita nak tukar lah bagi soalan tajuk dia susah sikit. Contoh kan, kat sini. Jadi, kita pergi dekat edit. Okey, kita boleh edit. Okey, makna kita tekan edit dekat sini. Okey, kita boleh ubahlah. Kita nak buat soalan apa. Ini jawapan pun kita boleh ubah. Katalah macam sekarang, okey, kata kita nak ubah soalan ni kan. Okey, kalau kita nak ubah soalan ni, kita ambil, kata kita nak letak sini 2. Okey, jadi kita pun save. Sini semua dia ada dah, question basic. Apa yang kita nak pilih lah. Okey, save, kita tukar 2. Lepas tu kita tengok jawapan sepatutnya jadi berapa. Okey, kalau sini kita tukarlah, katalah kita pilihlah jawapan dia. Okey, jadi sini akan jadi
9/10. Okey, katalah macam tu jawapan dia. Kita pun klik lah dekat sini. Jawapan yang betul lah. Okey. Okey. Kemudian bila kita dah dapat jawapan yang betul tu, kita jangan lupa save. Okey, dia dekat bawah ni. Save kat sini. Kalau kita nak tambah apa-apa explanation penerangan kita, boleh tulis kat bawah ni. Kalau tak nak pun tak apa, kita save je. Okay, kalau nak tulis tahniah ke apa, ataupun penerangan balik semula tentang jawapan pun boleh. Okey, kita save. Okey, bila kita save, kita rasa dah puas hati. Okey, kita akan publish kan. Okey, tapi kita tengok kat sebelah kanan ni ada mungkin topik yang sesuai yang boleh kita ambil. So, kita boleh tambah gambar dekat sini. Gambar apa yang kita nak ambil. Gambar kartun ke apa-apalah. Kita boleh add quizzes ni. Kita ambil add quiz ni. Masukkan gambar. Gambar muka kita ke, gambar apa-apa yang sesuai lah. Cikgu Liza letakkan kartun je kan. Okay. Jadi bila kita nak ada perubahan apa-apa, kita boleh klik lah pada edit ni. Nak tulis apa-apa tajuk lain ke yang sesuai dengan soalan kita tadi. Kalau tak ada perubahan, kita publish je. Okay, bila kita publish je, kita akan dapati keluar macam ni, quiz detail. Okay, ni gambar yang boleh kita nak ambil gambar. Okay, sama juga macam kat tempat tadi. Kalau kita nak ambil gambar, kita boleh add lah. Okay, contoh, Cikgu Liza ambil gambar kan. Okay, Cikgu Liza nak ambil gambar kartun ni. Jadi Cikgu Liza pun klik gambar ni. Okay, so dia masuklah gambar kartun. Okay, jadi kita nak tukar bahasa pula. Mungkin kita nak pakai bahasa Melayu je. Okay, ataupun bahasa Inggeris saja. Okay, Malay. Klik Malay. Okay, jika kita buat paparan dalam kumpulan, mungkin kita nak tentukan list senarai murid-murid yang nak dipaparkan berkumpulan. Kata hingga 10 ke hingga 12 ke, ataupun kita rasa kita nak paparkan hingga berapa. Contohlah hingga 5 je ke, okay, 10. Contohlah kan. Okay. Okay, so sekarang dia akan papar lah nanti. Jadi ni untuk public lah. Kita boleh pilih ni public. Okay. Jadi kemudian kita akan save. Okay. Sekarang bila dah save, okay, dia keluar dah tadi gambar kan. Okay, bila dah save tadi, kata kita nak berikan. Okay, kita nak berikan untuk pelajar-pelajar. Jadi kita boleh, okay, ni dia akan masuk dekat My Library kita lah tadi. Sebab kita dah save kat publish untuk library ya. Okay, seterusnya kita akan nak mulakan quiz. Kalau misal kata kita nak share dengan siapa-siapa sahabat, kita boleh klik lah. Kalau kita ada nak edit lagi perubahan soalan, kita klik pada edit lah. Okay, nak print ada soalan kat sini. Nak copy pun boleh. Kemudian kita boleh nak bagi homework kat sini. Ya, send homework. Okay, kita tengok macam tu. Ni kita nak bagi, kalau kita nak bagilah, kita bila tarikh yang kita nak bagi tu tentukan. Okay. Dan kita boleh select kelas mana yang kita nak bagi. Okay. Dan tempoh. Okay. Kalau kita rasa kita tak nak, kita nak bagi dalam bentuk quiz, contoh kita papar untuk murid jawab secara serentak di Google Meet ataupun YouTube atau lain-lain, secara serentak dan beramai, kita boleh mulakan dengan klasik, start live quiz kat sini. Okay, kita boleh letakkan klasik. Kat sini dia akan tulis ada team, ada klasik, test kan. Okay, kita boleh pilih klasik lah. Mana participant answer at their own pace. Okay, yang ni dia akan jawab masing-masing tapi dalam bentuk perlumbaan. Maksudnya dia bersaing dengan rakan-rakan yang lain lah. Okay, jadi bila kita dah nampak semua ni dah, okay, kita nampak dah apabila kita dah mulakan dengan klasik ni, okay, kat bawah ni dia akan ada tulislah kat sini general setting. Okay, biasa kita tak pakai sangat kat atas ni, tapi kita pulang lah ya. Nak buat aktiviti macam mana, show answer during aktiviti. Okay, biasanya kita yang mudahnya macam ni lah. Kita terus je dekat activity setting ni. Okay, nak pakai power up boleh, tak nak pun tak apa.
bonus point ni bonus ya. Kita tak nak, kita tutup lah. Ada bonus-bonus point tertentu. Okay, show leaderboard ni ditunjukkan shuffle question. Question ni shuffle answer. Okay, redemption. Okay, paparan show. Mimi ni maknanya dia tunjukkan muka dia lah. Betul ke, salah ke. Okay, kalau kita tak nak dekat murid, kita tutup lah. Lepas tu kita continue. Okay. So, bila continue, inilah paparan yang akan keluar di dashboard. Okay, bila keluar di dashboard, yang ke atas ni yang kita share. Yang kita share kepada pelajar. Jadi, pelajar tadi dia akan masuk ikut link ni lah. Kita hanya perlu klik share je. Contoh macam ni. Okay, copy link address. Dan kita bawa lah, pindah antara dekat WhatsApp ke, atau Telegram ke, ataupun dalam link YouTube yang sedang kita jalankan, atau Google Meet pun boleh. Okay, jadi kita hanya perlu bawa sahaja. Okay, kemudian ada pelajar yang dia masuk, mungkin ada yang bermasalah tak dapat dia minta kod. Pesan pada pelajar, inilah nombor kod yang perlu pelajar masukkan. Pelajar-pelajar dia ada email masing-masing kan, dia melalui email tu dia akan masukkan lah untuk join quiz ni. Okay, so kat sini memang bolehlah dalam Google Classroom, di mana-mana saja kita boleh share. Okay, jadi kita tengok, nampak kat sini semua boleh Twitter, Microsoft Teams, Google Classroom. Ada banyak tempat. Copy link ni kita boleh bawa ke mana-mana tempat yang kita nak bagi pelajar. Biasanya bila dia dah buat macam ni, pelajar-pelajar tadi, okay, dia dah masuk tadi, nanti dia akan masuk dalam bentuk senarai. Cikgu akan tunjukkan dia bila dia masuk. So, nampaklah tersusun timbul yang pelajar dah masuk. Dan mereka tak akan boleh klik mula selagi kita tak mulakan. Kita tak tekan start. Okay, bila pelajar nak jawab serentak, kita lihat contohnya dah ada 50 orang murid, kita rasa kita nak beri. Jadi kita akan tengok nama dah siap sedia, baru kita tekan start. Kalau murid tu macam belum bersedia, kita tunggu lagi. Pelajar-pelajar tadi yang dah masuk join tadi, kita akan boleh mulakan selagi kita tak tekan start. Okay, bila kita tekan start, okay, cikgu dah tunjuk kat sini. Okay, sebab tak ada player kan, jadi dia tak jalan lah. Tapi tak apa, nanti cikgu tunjukkan bila kita tekan start, di mana dia keluar dan pelajar-pelajar akan mula menjawab lah. Bila akhir sekali pelajar dah mula habis jawab, okay, dia akan ada, kita boleh tentukan untuk tekan end lah, untuk tamatkan permainan. Dan setelah tamat permainan pelajar-pelajar, kita akan dapat lihat paparan daripada kuisis ni, siapa yang Johan dan juga ranking ke-10 dan juga semua senarai akan dipaparkan. Boleh dilihat. Okey. Jadi itu saja perkongsian Cikgu Liza hari ini untuk tutorial bagaimana kita membuat kuisis secara berkumpulan dengan pelajar-pelajar. Okay, ataupun kita nak buat soalan individu sendiri dan simpan untuk send pada individu pun tak ada masalah. Okey. Okey, ini adalah contoh yang Cikgu Liza dah buat kuis bersama pelajar. Okey, inilah bila dia dah mula, kita dah beri nombor tadi, dia akan masuk, pelajar akan masuk satu persatu dan kita akan nampak di dashboard. Kemudian bila kita tekan play, okey, inilah gambar yang terhasil di dashboard, bagaimana kita lihat pergerakan murid dalam masa bermain dan bersaing. Dan akhir sekali bila kita dah tekan end setelah tamat, inilah paparan yang menunjukkan pemenang bagi kuis tersebut serta data keseluruhan pemain mengikut ranking. Itu saja dari Cikgu Liza, semoga sangat bermanfaat untuk semua dan boleh menggunakannya serta boleh mencuba. Okey, jadi itu saja. Okey, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika rasa perkongsian ini baik untuk anda, jadi mohon berikan subscribe pada channel Cikgu Liza. Terima kasih semua. Jumpa lagi.